daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-215. Okey, ayat yang ke-215. Ini menceritakan tentang kepada siapa sedekah yang terbaik yang kita patut hulurkan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kita tentang kepada siapakah sedekah yang kita patut dahulukan. Kalau kita tengok mengikut turutannya, okey, apa-apa sahaja yang kamu nak nafkahkan daripada kebaikan itu, yang pertama falil walidain, kepada kedua ibu bapa. Itu yang pertama. Kita kena fokuskan kepada kedua ibu bapa kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kaum kerabat wal aqrabin, adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita sebagai contoh, kan. Yang ketiga wal yatama, orang yatim. Okey, orang yatim. Orang yatim ni maksud dia apa? Dia berbeza dengan wal masakin. Selepas dia wal masakin, dia ada beza. Orang yang yatim ini adalah orang yang dia hanya cukup-cukup je. Kalau kita panggil hari ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kan. Itu adalah orang yang yatim. Dia tak ada lebih pun daripada keperluan dia, ataupun mungkin tak cukup keperluan mereka dalam rumah tangga tersebut, kan. Kemudian yang ketiga wal masakin. Apakah maksud wal masakin? Masakin ialah orang yang memang contohnya macam orang yang lumpuh sebagai contoh, kan. Orang yang tak mampu untuk bekerja dan dia tak mampu untuk menjana pendapatan keluarga dia. Contohnya orang yang stroke sebagai contoh, ataupun orang yang aksiden, lumpuh tubuh badan dia. Itu adalah orang yang masakin. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang berada di atas jalan ataupun terlantar dalam perjalanan. Contohnya orang yang musafir jauh-jauh, kan, nak mencari ilmu sebagai contoh. Itu adalah wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik. Ini adalah peringkat-peringkat untuk kita, peringkat-peringkat yang kita boleh gunakan sebagai infak yang mana satu yang kita patut utamakan. Contohnya, kalau pada hari ini dalam situasi yang sangat getir ini, contohnya COVID-19 dan dalam perintah kawalan ini, ramai orang yang dibuang kerja sebagai contoh, betul? Dan kita tengok hari ini banyak juga syarikat-syarikat yang membuka peluang untuk kita bersedekah. Contohnya macam Karangkraf, Serantau Muslim, contohnya macam ada syarikat-syarikat yang lain. Dia bukakan untuk kita sedekahkan kepada kerajaan supaya apa? Supaya dapat supply barang-barang keperluan untuk frontliner di hospital sebagai contoh, kan. Dan pada hari ini, kita dalam keadaan kita sekarang ini, kita perlu memilih situasi yang mana yang kita perlu dahulukan terlebih dahulu. Okay? Kita perlu lebih utamakan, okey. Adakah kerajaan yang perlukan alat-alat bantuan, yang perlukan alat bantuan pernafasan, yang perlukan mask, yang perlukan PPE yang cukup, ataupun sebenarnya yang lebih memerlukan adalah kaum kerabat kita, adik-beradik kita, ataupun saudara-saudara kita, ataupun sebenarnya ibu bapa kita yang lebih memerlukan bantuan daripada kita. Kalau kita tengok hari ini dengan kawalan pergerakan yang ada, ramai orang yang tak boleh bekerja, dan kita tengok ramai orang yang tak mampu untuk menjana pendapatan dia. Bahkan walaupun mereka itu sihat tubuh badan, tetapi kenapa? Kerana mereka tak mampu untuk keluar daripada rumah, mereka tak mampu untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Jadi kita kena tengok, kita kena tanya balik semula adik-beradik kita, contohnya, kan. Ada adik-beradik kita yang mungkin tak cukup nasi, tak cukup beras. Sebab apa? Sebab mereka bukan tak nak keluar, mereka bukan tak boleh keluar, tapi sebab apa? Sebab tak ada duit untuk beli beras sebagai contoh. Jadi orang-orang yang macam inilah yang kita perlu utamakan terlebih dahulu berbanding dengan orang lain yang memerlukan juga, okey. Dan contohnya macam mak ayah kita sebagai contoh, kan. Kalau mak ayah kita dah cukup, kalau adik-adik kita dah cukup, kalau dah tak ada orang yatim, kalau dah tak ada orang miskin, wabnis sabil, barulah kita hulurkan bantuan kepada kerajaan yang lebih memerlukan sebagai contoh. Dan semalam saya ada terbaca di Harian Metro tentang siapakah orang yang paling terdedah dengan bahaya COVID-19 ni. Dia tulis dekat situ, orang yang paling terdedah kepada bahaya COVID-19 ini adalah orang gelandangan, orang-orang yang tak ada rumah, orang-orang
yang terpaksa duduk di tempat-tempat yang di bawah jambatan, di bawah tangga dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kalau kita hari ini kita ada rumah, alhamdulillah, kita boleh duduk dekat rumah. Tetapi bayangkan orang-orang yang gelandangan itu, mereka ni termasuk dalam golongan orang yatim dan juga orang miskin. Bayangkan mereka tak ada rumah, mereka terdedah dengan virus ini dengan sangat tinggi, okey, dan mereka itu lebih memerlukan bantuan berbanding dengan orang-orang yang mungkin ada rumah, mungkin yang ada yang boleh jana pendapatan sendiri dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tak mampu untuk ada tempat pelindungan untuk mereka berlindung daripada virus ini. Baik. So ini yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, iaitu kita melihat kepada siapa yang perlu kita utamakan terlebih dahulu. Yang pertama sekali kita kena tengok dulu mak ayah kita. Kan? Kalau mak ayah kita dah cukup dah semua, dah alhamdulillah dah boleh makan dah tiap-tiap hari semua kan, selama 14 hari ni sebagai contoh, alhamdulillah kita tengok pula kepada adik-beradik kita contohnya kan. Contohnya macam baru ni ada saudara kami kan, mak saudara saya, dia tinggal di satu kampung tu, kemudian memang tak ada makan dan sebagainya. So adik-beradik kami kumpulkan infak masing-masing, kemudian dah siap kumpul tu kami berikan kepada mereka kan. Kami berikan kepada mak saudara saya tu. Okey. So dia lebih memerlukan. Kalau kita tengok adik-beradik kita, saudara kita, mak saudara kita dah cukup dah, so kita pergi pula kepada yatim, orang yatim yang kita kenal sebagai contoh kan. Orang-orang yatim ni kita tengok sama ada dia cukup makan ke tak, sama ada dia ada tempat perlindungan ke tak. Kalau tak, kita terus pergi kepada masakin, wabni sabil dan seterusnya. Kalau dah semua dah cukup, kemudian baru kita boleh salurkan kepada kerajaan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu, kalau kita tengok dekat sini, dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas sebaik-baiknya.